kat kawasan farm. Bermakna mereka mungkin cuba untuk berlawan dengan pasukan Geek Fam, tapi apakah mereka telah pun diratakan. Tapi inilah dia 59 orang pemain, 15 pasukan. Masih satu tim tersingkir. Baru je awal circle pertama. Itulah nak macam mana. Tiada rezeki untuk sukan tersebut dan sebagainya. Tapi ketika ini kita boleh lihatkan daripada Bebang akan dilakukan untuk gerak ke circle yang seterusnya. Tapi tak kala ini apa-apa pun Wolf daripada pasukan tersebut akan berada di San Novo dan sememangnya sangat menarik lah tadi. Ada banyak benda yang berbeza, benda yang pelik berlaku. Tadi pun korang boleh tengok seperti RSG tiba-tiba saja dikeluarkan dengan sangat-sangat awal. Tidak pasti kenapa, apa yang dilakukan tadi. Tidak pasti juga kenapa. Bak kata Sol tadi, mereka tidak turun di tempat mereka. Turun ke Milta, mereka turun ke Jogopul dan itu jauh. Sekarang tak ada apa-apa remake yang berlaku sebab dah 5 minit so itu adalah benda yang sungguh pelik sebab korang pun tahu Milta dengan Jogopul tu nampak sangat jauh sangat tu. Jauh mana bang kan? Atas bawah jauh dia. Sungguh ku merasa resah. Ya, sekarang ni of course lah ada jadi slow. Untuk game memang ada jadi slow sedikit. Sebab semua orang tengah fokus looting dan circle ni pun tak scam sangat. Circle ni circle cun-cun melecun. Boleh katakan majoriti pasukan no problem langsung nak masuk dekat mana-mana kawasan circle. Boleh menyelit sekarang ni. Ya. Perlahan. Tapi pelik lah. Satu benda yang sangat-sangat pelik terjadi. Tapi pun sekarang ini tembakan daripada Moki, entah terhadap siapa. Dan ketika ini Moki rush, Iftar dan juga Calamity, keempat-empat pemain mereka akan berjaya untuk selamat dalam circle. Dan kita boleh lihatkan bahawa masa sekarang Geek Fam 3 mata singkir. Ya betul lah, memang diorang kat area Jogopol tadi 3 homeboy 1. So sebenarnya itu tempat yang paling bahaya tau ikutkan. Sebab korang kena faham, dekat area Jogopol mesti akan ada 2 teamnya. Dekat area tersebut homeboys mesti dekat, Gifan juga mesti dekat. Tapi YSX ketika ini akan mula untuk menerima akibat mereka berdepan dengan SMG. SMG dapat 1 knock dan 1 kill terus saja diambil oleh pasukan mereka. Tadi kalau kita tengokkan statistik daripada Bud, dia adalah top 4 Terminator sebab dia ada di tempat yang keempat dengan average 1.5 kill bagi setiap pusingan yang dimainkan oleh beliau. Tapi YSX akan meneruskan permainan dengan 3 saya pemain berbaki. Geek Fam dah dapatkan 3 mata singkir pada waktu ini. Saint, QB, Damrud dan juga Snipes. So ini adalah permulaan first time lah IME setelah sekian lama. Of course tadi chicken dinner, tapi kali ini Geek Fam juga membuka permainan mereka dengan sangat-sangat cantik. 3 mata singkir terhadap pasukan RSZ. Homeboy 1, SMG 1, VXM Fanex 1. Yang lain semua masih lagi dalam sesi looting, tapi itu memang benda normal. Sebab ini baru circle yang pertama memasuki circle yang kedua. Belum sampai 10 minit pun lagi sebenarnya. Tapi 15 tim je tinggal. Betul, cepat sekali. Tapi Geek Fam dapatkan 3 mata singkir, itu bermakna mereka telah mempunyai point yang agak baik untuk permulaan. Dan itu sebenarnya akan memberikan mereka satu boosting daripada segi morality. Diorang dah ada kill awal, diorang pasti akan lebih memfokuskan diri mereka untuk masuk ke dalam circle. Mungkin sebelum ini mereka memikirkan bahawa okay, kita kena at least dapat 1 kill ke di mana-mana team. Kali ni dah tak perlu dah, semua akan mempunyai pemikiran yang sama. Kalau dah dapat 1 jatuh, apa lagi, kita gerak je lah, kita dah ada kill. Kita cuba untuk try secure circle terlebih dahulu. Dan jikalau circle akan tarik kawasan kiri, kita tahulah kan Geek Fam akan naik ke kawasan atas pergunungan Gatka tersebut. Yudho Lion ataupun dikenali sebagai Ellie. Sekarang ini Dane, Kim. Satu tempat atau bukit dipilih yang terlampau terbuka. Circle akan tarik ke kawasan selatan, bukanlah pergi ke kawasan area barat. Circle yang lama kita dah tak tengok ni. Sebab circle sekarang ni sama ada trend dia tarik ke bahagian Milta ataupun Yasnaya. Semalam ada satu dekat bahagian utara, dekat area shooting range. Kemudian SMB
Itu adalah trend-trend circle kebelakangan ni lah. Tapi SMB pun dah jarang dah. Pada waktu ni ianya akan ditarik, boleh dikatakan paling tengah lah. Ni yang paling tengah di dalam map Erangel kita. Wolf Arrow, Zully, Damcurie, Sun dan juga seorang lagi pemain ada di bahagian selatan. YSX dan juga SMG berdekatan tapi kill feed delay. Pamis dapatkan Nauki. Euro Lions dan juga Homeboys telah pun berjumpa pada waktu ini di satu kawasan yang masih lagi belum ditunjukkan kepada kita. Mana masih lagi belum berjaya untuk dihabiskan. Ini memang checkpoint Euro Lions saya. Ini memang checkpoint Euro Lions. Itu tak pelik tapi Wolf Arrow lawan SMG, dua top team tengah bertempur. Ya, tapi daripada pengalaman yang terlihatkan selalunya SMG ada peluang yang begitu besar untuk berlawan dengan pasukan Wolf Arrow. Jika pertempuran jarak dekat tapi Trinity dia akan jatuh dengan begitu mudah sekali. Kali ini ada satu comeback kena lakukan Wolf Arrow. Antara salah satu pasukan yang tidak akan mempunyai begitu banyak masalah jika berlawan di antara satu sama lain ataupun berlawan secara depan-depan. Tapi kali ini ada juga perlawanan jarak jauh yang berlaku. Trix telah pun dikeluarkan terus. Jenny yang akan dihabiskan oleh pasukan yang berbeza mungkin dan rata untuk pasukan Wolf Arrow. Tidak pasti siapa yang menabrak tadi tetapi nampaknya seperti SMG yang menabrak. Jadi apa lagi? Kita akan buka lagu kita. Tik menabrak Kodrat. Teret. Itulah lagu saya selalu akan buka ketika scream kalau mereka menabrak, lepas tu mereka yang rata. SMG akan menjadi pasukan yang kedua yang terkeluar. Sayang 1000 kali sayang. Tapi memang tadi agak abrupt jugalah push yang dilakukan oleh mereka. Mereka yang disadvantage dengan bahagian low ground tersebut. Tapi pun nasi telah menjadi bubur. Saya rasa sebenarnya mereka lebih kepada bukan mereka throw, tidak, tetapi mereka lebih lenient dan santai. Sebab dulu ni season lepas ada satu konspirasi aluminium. Tahyul, kepercayaan Tahyul di mana siapa yang dapat nombor 1 dekat weekdays, dia tak perform dekat Super Weekend tersebut. Benda tersebut terjadi untuk 3 minggu berturut-turut. Kalau satu tu mungkin itu adalah coincidence. 2 kali okay, this is something. 3 kali Tahyul. Aluminium. Ini betul-betul aluminium sebenarnya ni. Memang kalau dengar daripada player-player, ada certain team memang diorang tak nak dapat nombor 1. Diorang buat yang terbaik tapi diorang tak nak nombor 1 di weekdays just because diorang tak nak flop dekat Super Weekend. Dia orang ni betul-betul mempercayai toyol lah sebenarnya. Kalau macam tu. Percaya sangat dengan benda-benda toyol ni. Apa benda lah. Orang tak perlu percaya benda-benda toyol. Kan kita kepada Islam lah. Percaya kepada kodok dan kadar. Tapi yelah sebaliknya. Tak ada. Tak kisahlah. Benda ni adalah benda yang memang nampak macam taklah macam kelakar kan, tapi kadang-kadang benda tu berlaku. Buat kata Sol tadi lah. 3 kali dah berlaku. Ini memang ini sememangnya toyol. Tapi Sam9 akan mula untuk melakukan pergerakan kita yang seterusnya. Manakala ada melihat dengan Team Secret akan kembali ke Ponchiki balik sebab ada 2 pemain mereka macam nak keluar dah. Tapi rupa-rupanya Circle akan tarik ke kawasan Ponchiki. Tadi dapat gaya macam nak pergi ke kawasan selatan tetapi Circle biasalah. Dia mesti ada ketentuan dia sendiri. Dia ada keinginan dia tersendiri. Dia nak scam player ni, dia tarik pula ke kawasan utara. R2K, Team Wheels agak berdekatan tapi compound ni tak ada orang lagi ambil. Satu benda yang agak surprising juga. Usually ke kawasan ni luar circle lah. Rasanya kawasan ni masih lagi diliputi oleh kawasan circle yang berikutnya sebab tadi Pochinki ada agak selesa juga sedikit ke tengah. Isan dapatkan Iftar, Wolf Arrow terus saja bermain dengan agresif pada waktu ini. Tadi dah dapatkan SMG tapi Moki satu knockdown yang begitu baik sekali dilakukan oleh beliau menyebabkan pasukan Wolf Arrow terpaksa untuk reset kembali pada waktu ini. Damcurie dipaksa untuk patah balik ke belakang tapi Calamity, kedudukan beliau sangat-sangat cun melecur daripada bahagian belakang. Backstab yang tidak disangka-sangka oleh Damcurie dan juga pasukan Wolf Arrow. Zulik terus saja berpatah balik ke belakang. Rush yang udah rendah tapi still lagi boleh reset. 2 orang tinggal untuk Wolf Arrow. Memang tak boleh nak selamatkan dah lah. Sun dan juga Damcurie. Mereka punya adik-adik dari Wolf Arrow. Ya mesti tapi Moki akan memastikan dia terus saja mendapat 1 kill pergi ke depan. Mencari lagi pemain yang jatuh di bahagian hadapan tapi Wolf sejurus saja mereka langgar kawasan ini. Mereka terus saja hilang 2 pemain utama mereka. Sebenarnya itu adalah perkara yang sangat-sangat mantap sekali. Bertunjukkan tapi Geek Fam satu lontaran bom ke kawasan kiri. Dia tahu kat dalam ni confirm ada Team Secret. Selalunya bila dah circle ke sini confirm Team Secret telah pun ada dan telah pun bersedia. Dan mereka sedang berdepan. Fredo berada betul-betul di tempat yang terlampau kuat. Dan jika QB dapatkan satu kejatuhan terhadap Fredo,
kill itu pasti. Tapi QB juga memikir satu perkara yang agak sama dengan Fredo, di mana dia tahu kalau dia terlampau terdedah, dia yang jatuh, dia akan hilang. Fredo tak lari rupanya. Fredo akan naik ke atas. Fredo sebenarnya nak cuba untuk mencari satu posisi yang lebih baik. Sekurang-kurangnya dia boleh dapatkan satu kill, mungkin 2 kill terhadap pihak lawan mereka jikalau ada satu rusuhan yang kena lakukan. Jikalau dia bocor, at least mereka tahu kebocoran tersebut telah pun berlaku. Kalau katakan Fredo ke belakang, tak ada siapa yang akan sedar perjalanan ataupun pergerakan dilakukan oleh pasukan Geek Fam daripada kawasan bukit ini. Betul, apa yang dikatakan oleh Mi tu tepat sekali. Mudah untuk Team Secret sebab apa-apa pun always kena buka. Tu benda first lah. Seka-seka besar macam ni buka dulu. Kemudian kalau rasa pressure terlalu tinggi ataupun banyak sangat player yang datang daripada pihak musuh tu, fallback dan fallback ke arah rakan pasukan anda yang telah pun ada dekat dalam bahagian Pujingki. Perkara tersebut memang boleh dikatakan textbook ataupun straight daripada buku teks. Tapi you duduk Lions, tengoklah dekat sini. Kau Pamis, dia tahu depan dia ada orang, dia slow proning, slow mendapatkan informasi daripada pemain daripada pasukan Sam 9 Gang dan rasa dia macam boleh dapatkan Manpa yang masih lagi tersangkut dekat belakang. Manpa, habislah kau. Habislah. Sayangnya dia tak bangun dan ready sebab dia memang dah nampak dah Manpa tadi agak struggle untuk mengeluarkan kenderaan dia. Dia tengah training Pascal ni saya rasa ni. So tu yang dia duduk mengesot apa tadi. Tapi tak ada buat apa-apa pun. Training tak boleh tembak. Training dia kena tempat tembak tu dia kena tak boleh. Dia kena orang kata apa? Kalau boleh lock untuk tembak tu kasih off. Kalau dia nanti kan tertembak. Jadi dia training tu dia mengesot je. Training Pascal yang baik daripada Yudo Lions. Tapi malangnya sebenarnya dua player yang dia boleh dapat tadi. Sekurang-kurangnya satu knock dengan satu kill. Tapi dia memilih untuk membiarkan saja. Team Secret ketika ini di bahagian dalam kita boleh lihatkan ada VXM. Masalahnya bila anda berada di pertengahan adalah kejap lagi ramai akan datang daripada pelbagai sudut. So that's the problem. Tetapi bom daripada Matoy berjaya untuk menjatuhkan Rush. Rush tiba tapi tiba untuk jatuh saja. Tiba. Dia datang dan dia pergi. Begitu saja. 14 tim still lagi ada. NSP Astra. Ini adalah perlawanan mereka yang terakhir ya. Ini adalah perlawanan mereka yang ya betul yang terakhir bersama-sama dengan Sam 9 Gang, R2K dan juga RSG. So memang ini adalah the very last round untuk mereka kutip semaksimum mungkin point, tapi RSG dah tak ada. So itu adalah last round RSG dan RSG too soon. RSG terkeluar dengan awal. Tinggal R2K, Sam 9 Gang dan juga NSP Astra yang perlu untuk bersaing. Tapi untuk Sam 9 Gang saya rasa mereka punya point dah tinggi. Begitu juga dengan pasukan R2K. NSP Astra sajalah yang memang betul-betul last ni kena try untuk dapat setinggi mungkin point supaya mereka tak perlu nak berasa gusar untuk melihatkan aksi daripada pasukan-pasukan lain dan berharap, berdoa. Sebab last round tu memang diorang tak boleh buat apa-apa lah. Diorang tak boleh nak main kan. Tapi Homeboys telah pun back to... No. Homeboys tadi satu tu memang confirm kena culik. Oh ya. Pak Tally Wolf Geek Fam 3-3 top 3 situation kita. Itu akan menjadi betul-betul menarik. Tapi nanti circle rekan perbandingan Aduka akan berjaya terapatkan Noxy jatuh dengan satu tembakan sniper sebenarnya berjauh. Tapi Wisex ini ada peluang untuk mereka untuk pergi ke depan sedikit, tapi mereka akan diganggu oleh pasukan NC daripada belakang. Juga jikalau Homeboys pergi ke depan sedikit, pasukan Wisex akan berada di kedudukan yang terlampau terbuka. Untuk circle pula kita lihatkan ianya akan berada di kawasan utara Pochinki, dan disebabkan itulah kebanyakan peserta telah pun mula untuk berkumpul di bahagian atas utara ini. Dan Sniper Mano dengan tenang saja lihatkan pihak lawan mereka mencari-cari, berpusing-pusing. Dia akan berada di bahagian dalam compound ini dengan selamat. Tetapi Chick Gaming tunggu saja siapa yang keluar, dia akan tembak. Tapi dapatkah dia? Dia dapat satu. Tembakan yang baik diberikan terhadap pihak lawan mereka. Kembali masuk ke bahagian dalam. Dan ketika ini untuk VXM, tadi mereka ada hampir-hampir tu hilang satu. Disebabkan itu adalah satu lontaran bom tangan, mereka tak dapatkan ataupun mereka tidak berjaya untuk dikeluarkan. Anti-circle ada Ham diletakkan belakang untuk menjadi satu penjaga. Sekurang-kurangnya kalau ada siapa yang cuba untuk backstab mereka, ada salah seorang yang telah memberitahu. Tapi Wales juga akan memberikan tekanan terhadap pihak lawan mereka daripada pasukan R2K. Perlawanan kita semakin lama akan confirm menjadi sangat-sangat kabut seperti sebelum ini. Ya, tapi pada waktu ini circle tak boleh tunjukkan kepada kita. Tempat yang paling cantik adalah Team Wales.
Bersama-sama dengan mereka tak berapa jauh adalah R2K. So compound Wales ni adalah compound paling sedap di alam semesta. Sebab sekeliling tu adalah kawasan bukit, kawasan open. Tapi Aduka dapatkan Echo di satu kawasan lain dengan Mosin Nagan. 50 orang pemain masih lagi ada. R2K kena melakukan reset. Noxy dapatkan poreng. YSX tak pasti apa yang terjadi dengan mereka. Tapi R2K 3 jatuh. Untuk pasukan R2K agak berbahaya sebenarnya untuk mereka. NSP Astra masih lagi dekat luar. Tetapi pada waktu ini memang keadaan sangat-sangat kelam kabut untuk pasukan-pasukan yang masih lagi tersangkut dekat luar. Tapi Zinbi tutup pintu dulu. Di utara circle kita seperti biasa yang saya pun dilihatkan bersama-sama. Yudo Lions akan bergerak sama dengan Team Secret. Masih lagi ada 2 poin dengan satu tembakan dulu saja daripada Zinbi. Dari situ dapatkan 2 tapping terhadap lawan mereka. Tenang saja pada Zinbi, tapi tembakan bertubi-tubi dilepaskan pada QB dapat 1. Tembakan terhadap pemain pasukan Yudo Lion. Tembakan beliau ketika ini sangat-sangat tajam dan sangat-sangat bernilai sekali terhadap lawan mereka. Tapi telah ada Sam dan juga mungkin telah mempercayai itu dapatkan berapa jatuh terhadap lawan mereka di bahagian bawah. Dan Yudo Lion dilanggar. Bukan dia melanggar dan dia akan rata. Tak ada langkah siapa-siapa pun, tapi ditembak daripada pelbagai arah mengakibatkan mereka rata. Klip mata begitu saja. Tapi Samran akan bertemu dengan pasukan Parang Legend yang sedang berada di bahagian atas bukit mereka. Dan Parang Legend sebenarnya di bukit yang paling terbaik sekali untuk melihatkan segala-galanya yang ada di bahagian bawah buat masa kini. 11 tim, 31 orang pemain sebagai berjaya untuk mendapatkan win Chicken Dinner. Masih lagi tersangkut di bahagian luar Team Secret, tapi dia akan membiarkan saja salah satu pemain dia telah pun terjatuh. Jumper macam biasa akan scout, tapi dia akan berjumpa dengan Putra. Tidak apa jauh dengan Suham, dapatkan Muki. Fredo dihabiskan oleh Mael. Kid mendapatkan Zully. Kid dibiarkan dekat belakang nampak gayanya. Tetapi Team Secret terkeluar di tempat yang 10 dengan 1 mata. Bermakna 2 saya pengutipan mata untuk mereka di pusingan yang kedua terakhir ini. Adilup dapatkan jumper. Bebang cuba untuk dicari oleh Manpa. Drax dapatkan kit. Itu adalah kill feed yang tadi sebenarnya. Sebab Team Secret telah pun terkeluar. Tapi Bebang akan membiarkan diri beliau terkorban di tangan play zone. Satu situasi agak berbahaya untuk NSP Astra. Tapi sekarang ini lontaran net telah boleh dilakukan. Rata terus. Anti-circle. Homeboys cantik. Ya, betul. Oh, lemak letupan yang berlaku sebentar tadi daripada salah seorang pemain mereka mengakibatkan saya jatuh sekali lagi. So memang mereka melakukan satu tembok pertahanan yang terbaik, Geekfam. Tapi kalau ada satu bom tangan sampai hilang kesemuanya sekali. Tapi mereka dah dalam circle. Geekfam dapat circle. Itu adalah benda yang paling utama sekali untuk kita lihatkan ketika ini. Dan anda boleh saksikan hanya berbaki 7 buah pasukan sekali lagi akan berbaki. Dan permainan Halton berjaya terapkan Snappy. Satu mata singgir telah berada untuk pasukan Wales and C dari belakang di kawasan selatan juga adalah Geekfam. Tapi lihatkanlah tempat yang dibina oleh Geekfam. Kiri kanan depan belakang diorang confirm. Takkan ada siapa boleh dapatkan mereka kecuali kalau mereka datang dekat-dekat dan baling bom di hadapan muka pasukan Geekfam. Tapi ketika ini tempat yang dipilih pertama kali juga boleh dikatakan satu tembok pertahanan yang lengkap dilakukan oleh satu pasukan. Ya, tapi malang untuk pasukan Sam9 Gang. Diorang kena ke depan sedikit. Tapi sebenarnya diorang ada satu curve, satu lekuk yang terbaik dekat situ. Sebab tim-tim lain memang kena pergi kat tempat open. Tim-tim lain kena membuat bunker di tempat open. Berbanding dengan mereka sekarang ini, ada satu curve, ada satu lekuk yang boleh dimainkan dengan begitu baik sekali. Begitu juga dengan pasukan Geekfam. Sebelah atas ada Homeboys. Homeboys cuba untuk melakukan backstep terhadap pasukan Geekfam. Agak berbahaya untuk pasukan Geekfam. Tapi GG, alamak. Terjatuh pula daripada kenderaan. Malang sekali untuk beliau. Tapi lontaran ini telah pun dibaling. Telah pun dimasak oleh pasukan Geekfam pada waktu ini. Cuba untuk mendapatkan payment daripada pasukan Homeboys. GG akan habis. Suncon cuba untuk dicari. Noob telah pun dijatuhkan. Mereka cuba untuk take over tempat sedap yang telah pun dimiliki oleh pasukan Geekfam. Tapi malangnya, 2 orang player mereka akan terkorban. Tim Wales cuba untuk keluar daripada kawasan compound mereka. Tapi daripada belakang, ada gangguan daripada Tabayansi. Depan pula ada pasukan Parang Legend. Repo Boy menjadi grenadier sebentar tadi. Tapi Rush dengan satu lontaran net. Wales tinggal seorang saja pada waktu ini. Wow. Malang sekali itu NC. Rata terus mereka. Di tempat yang kelima terus hanya meninggalkan 4 pasukan yang masih lagi berbaki dalam permainan kita. Sam9, Geekfam, Wales juga Parang. Itu ada 4 pasukan yang masih lagi berbaki. Tapi Geekfam mereka terus menerus mereka melakukan satu konsistensi yang begitu menarik sekali daripada Geekfam. Mereka ada di dalam circle-circle yang terakhir. Mereka ada 6 mata singkir. Mereka ada peluang juga untuk memperoleh win chicken dinner daripada circle. Sekarang ini tidak akan berlari. Dia tidak akan melarikan diri daripada diri mereka. Tapi ada satu lontaran bom tangan telah pun terbang ke belakang. Saya nampak tadi. Adakah itu yang akan terjadi? Nampaknya belum lagi. Dan betul bom tangan tersebut. Ya betul. Kita bagi tahu
Ricky tak bagi tahu Alilo ada bom kat depan muka dia tadi. Sebab dia balik tersalah balik. Dia terpatul di pada Alilo. Dan Alilo terpaksa untuk kembali ke belakang. Rido akan kembali usi Ricky. Dan pasti itu akan menjadi satu kacau bilau yang akan berlaku untuk pasukan para legend ketika ini. Tetapi malangnya untuk pasukan lawan mereka telah pun kehilangan satu demi satu pemain mereka. Geekfam pada bahagian belakang. Diberikan tekanan oleh pasukan Sam 9. Adakah Sam 9 akan berjaya untuk dapatkan Geekfam lalu memperolehi win kedina untuk ujian kali ini? Ya, tapi kalau kita lihatkan ini adalah pertarungan 4 lawan 4. Geekfam ada satu jatuh, Farleja ada satu jatuh, Sam 9 masih lagi 4 berdiri teguh. 3 pasukan yang sekarang ini akan merebut chicken dinner dan ketiga-tiga pasukan ini beraksi dengan agak cemerlang pada hari semalam dan juga hari ini. Geekfam telah pun kembali semula ke landasan yang sebenar, tapi Ricky akan mendapatkan drag sewaktu dia cuba untuk meletupkan kenderaan tersebut untuk dijadikan sebagai bunker. Man Farang dapatkan Damrut. 5 tersingkir untuk Sam 9 Gang. Putra hampir-hampir dijatuhkan oleh Adil Luke. Cuba untuk mencari daripada celah asap tersebut tapi tidak akan berjaya. 4 lawan 4. Walau ini memang betul-betul stabil. Tetapi Geekfam dapat circle. Peluang paling terbaik untuk mereka memaksimumkan mata mereka. Dan seterusnya mara ke dalam top 16. Circle milik mereka sekali lagi dan ketika ini Farang Legend akan terus melakukan satu pelanggaran kenderaan yang dibawa daripada Ricky dan juga Luke. Kedua-duanya telah pun tiba dengan selamat. 6 tersingkir lawan dari pasukan tersebut. Geekfam, ini adalah peluang untuk pasukan Farang Legend. Jika mereka nak meletupkan pemain pasukan Geekfam, mereka kena letupkan dengan satu lontaran bom tangan yang mantap ataupun api-api yang begitu baik sekali dan itu akan mengakibatkan mereka ini akan bertempiaran lari daripada tempat persembunyian mereka. Dan sebenarnya satu lontaran api-api agak tepat. Jika dia balik tinggi sedikit lagi dia boleh dapat. Oh, itu yang saya katakan tadi. Bom yang baik. Dia boleh lagi tu dapatkan lawan mereka jika dia mampu. Tetapi ketika ini malangnya Ricky telah pun di knockdown terlebih dahulu. Repo Boy akan masuk ke bahagian kanan. Sam 9 dicuba untuk melakukan satu rotasi jauh ketika ini. Put berjaya itu dikeluarkan. Dijatuhkan terlebih dahulu. Belum lagi dikeluarkan. Tetapi nampaknya seperti mereka telah pun kehabisan daripada segi bom tangan. Dan itu mungkin mengakibatkan Geekfam masih lagi akan bertahan dengan baik. Tetapi Man tadi rasanya betul. Ya, betul. Man. Man Farang, Bravo, 2 orang untuk Sam 9 Gang dan diorang telah pun membawa haluan masing-masing. Tapi lontaran ni yang cantik daripada Bravo dapatkan Repo Boy. Dia boleh endkan pemain tersebut secara langsung. Saint cuba untuk menjadi third party tapi Man akan dijatuhkan oleh Damrut. Sam 9 Gang berbaki Bravo saja. 4-3-1 memang kedudukan paling cun-cun melecun lah. Bunker yang terbaik yang diorang buat dekat sini akan memberikan Geekfam mungkin chicken dinner. Tapi Man akan dihabiskan terlebih dahulu. Ada akan diletupkan juga oleh Bravo. Memang betul-betul grenadier lah si Bravo ini. Dan dia boleh menyelim masuk untuk backside tahap 2 orang player daripada pasukan Farleja yang langsung tidak menyangka perkara tersebut. Grenadier! Bravo! Gila. Grenadier mantap dan ada lagi. Dia masih lagi. Dia dapat 2. Kita dapat yang ketiga. Malang yang kedua. Alamak tapi dia dapat mungkin 3 player tersebut tapi malangnya dia telah pun dikenal pasti kalau dia dapatkan knock yang ketiga tersebut. Mungkin chicken